Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan hartal sebab baru-baru ni berlakunya sebuah hartal yang telah dilakukan oleh doktor kontrak di KKM. Sebab apa? Mereka tak puas hati dengan perjawatan yang mereka ada. Jadi sebab mereka diserap ke dalam tetap dan mereka nak penambahbaikan dari sudut suasana kerja mereka, bebanan kerja mereka dan sebagainya. Maka berlakulah hartal yang baru dia berlaku hari Isnin ni pada pukul 11 pagi. So sekarang kita nak tanya, apa tu sebenarnya hartal? Hartal ni simple je. Hartal ni dia sebenarnya demonstrasi juga. Salah satu cara demonstrasi, salah satu cara korang nak meluahkan perasaan korang, tapi benda tu dibuat dengan cara yang baik. Dengan sangat baik lah. Aku kata kalau hartal ni adik-adik beradik kan, yang abang besar yang ganas-ganas tu, dia hujung sekali adik yang bongsu, yang cute, yang manja. Hartal ni adalah adik demonstrasi tapi adik yang cute dan manja, yang baik je. Sebab apa? Sebab hartal ni it is simple. Ini adalah cara korang meluahkan perasaan korang dengan berhenti kerja. Okey, bukan berhenti quit job tu bukan quit job tu, tapi berhenti melakukan pekerjaan. Berhenti melakukan pekerjaan dalam satu tempoh masa. Contoh kata kita ambil satu hari, maka itulah cara mereka melakukan hartal. Okey, hartal ni kalau kau buat seorang-seorang, benda tu memang tak ada efek langsung lah. Tapi kalau kau buat beramai-ramai, kesan je. Satu sistem ekonomi boleh lumpuh tau. Okey, contoh katalah kita katakan satu hartal dilakukan oleh semua Malaysia, seluruh Malaysia. Apa yang berlaku? Okey, semua orang berhenti melakukan pekerjaan dalam satu hari. Okey, satu hari tu apa yang berlaku? Office tutup, okey, pejabat kerajaan tutup, sekolah tutup. Masjid kalau Tok Imam dia buat hartal, siap-siap masjid pun tutup. Tandas 30 sen, owner token yang jaga depan tu buat hartal, tutup juga tandas. So apa yang berlaku? Ekonomi terhenti, stop, all of it. Lumpuh dalam masa satu hari, dalam tempoh satu hari tu saja. So apa yang berlaku? Apabila orang tengok semua tutup, apa ni? Pertama sekali dia orang akan tanya, apa yang berlaku? Apa yang berlaku ni? Orang akan explain, orang akan bagi tahu, ni sebenarnya adalah hartal. Okey, mereka buat hartal. Okey, kenapa diorang buat hartal? Kenapa? Itu yang kita nak bagi tahu tu. Sebab kenapa tu yang penting. Sebab bila diorang dah mula tanya kenapa, dari sinilah mereka boleh bagi tahu apa sebenarnya tujuan hartal tu. So contoh kata macam doktor tadi tu, mereka nak bebanan kerja yang lebih kurang. Okey, dia punya masa kerja tu lebih sesuai. Mereka ada harapan untuk kekal dalam KKM, ada harapan untuk naik pangkat dan sebagainya, ada harapan untuk sambung belajar whatsoever lah, untuk penambahbaikan terhadap jawatan diorang pada waktu tu. So inilah perkara penting. Apabila daripada apa pergi ke kenapa, dan apabila orang awam tahu, orang awam, mereka yang rasa yang perkara tu adalah perkara yang logik dan patut diperjuangkan, ada kemungkinan orang awam pun akan join juga hartal tersebut. Bukan join hartal tu, tapi join perjuangan doktor tadi tu. So apabila mereka join perjuangan doktor tu sendiri, maka benda tu akan boleh bagi efek yang lebih besar pada keseluruhan negara. So oleh kerana channel ni kita nak fokusnya adalah berkenaan dengan sejarah, kita akan tengok sejarah hartal dari sudut negara India yang mula-mula memperkenalkan hartal, dan seterusnya aku akan bawa pula satu hartal yang pernah dilakukan di Malaysia sendiri. Kalau korang tak tahu pasal hartal tu pernah dibuat di Malaysia sendiri. Okey, macam aku cakap, hartal ni salah satu cara demonstrasi perasaan korang yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Kalau kita tengok contoh kata Middle Ages, kita tengok, aku ambil contoh mudah lah, Revolusi Perancis. Apa berlaku? Diorang buat demonstrasi gila-gila, bukan setakat monarki, raja jatuh, queen jatuh, kerajaan diorang pun jatuh. Kerajaan tu jatuh berkali-kali. Monarki dah tak ada dekat Perancis. Kesan apa? Demonstrasi. Rakyat bangkit memperjuangkan suara diorang. Orang-orang bawahan ni berkumpul, bersolidariti, bangkit bersama untuk memperjuangkan hak mereka. Dan kesan dia Perancis sampai sekarang, diorang dah tak ada raja dah sampai sekarang. Itu kesan demonstrasi. Dan hartal ni tak rosakkan harta benda, dia tak bakar barang, dia cuma berhenti kerja. Okey, dia hanya stop buat kerja tersebut. Okey, so kita nak tengok pula hartal yang asal usulnya. Okey, asalnya dia India. Dia percaya hartal tu sendiri daripada bahasa Gujarati, Gujarat. Dan of course lah dekat India, diorang ada yang dipanggil sebagai Indian Independence Movement. Apa itu Indian Independence Movement? Pergerakan untuk menuntut kemerdekaan India. Dan siapa lagi tokoh yang paling hebat yang kita pernah dengar?
Tak lain tak bukan Mahatma Gandhi. Dan Mahatma Gandhi ni adalah orang yang sangat-sangat humble. Okey, cara dia nak memperjuangkan kemerdekaan pun sangat-sangat nice lah. Sangat-sangat lembut. Antara benda yang diorang buat ialah diorang buat hartal. Dan diorang buat banyak kali hartal, berkali-kali, sampailah India berjaya mencapai kemerdekaannya pada tahun 1947. Kita merdeka bila? 10 tahun kemudian, 1957, barulah kita mempunyai kemerdekaan. Sebenarnya dekat India, dia bukannya dia seorang saja yang sebenarnya buat pergerakan tersebut. Sebenarnya banyak lagi ada golongan kiri yang lagi lebih agresif, buat demonstrasi, buat macam-macam perkara yang lebih ganas lagi lah. Tapi oleh kerana pendekatan Indian Independence Movement ni sangat-sangat baik, sangat-sangat lembut, dia berjaya menawan hati British dan akhirnya British membenarkan dan memberikan kemerdekaan kepada India pada tahun 1947. So sekarang kita nak bincang pula berkenaan dengan hartal yang pernah dilakukan di Malaysia. Actually Malaysia tak wujud lagi pada waktu tu, apa yang kita panggil sebagai Malaya lah. Okay, Malaya, Tanah Melayu. Hartal tersebut telah dilakukan oleh putera dan juga AMCJA. Sebab pada waktu tu berlakunya proposal perlembagaan yang telah dilakukan oleh British dan mereka tak setuju dengan proposal perlembagaan tersebut. Okey, cara lebih tepat sekali ialah revised constitutional proposal. So apa yang mereka buat? So mereka buat hartal. Sebab apa? Mereka dah pun mencadangkan untuk perlembagaan tersebut ditukar. Banyak benda yang diorang patut ditukar. Okay, contoh kata benda yang diorang tak puas hati adalah berkenaan dengan kedudukan Singapura, kedudukan British High Commissioner, kedudukan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris tu sendiri. Ada istiadat Melayu dan agama ni nak tak bawa siapa. Okey, macam mana kita nak tentukan nationality seorang tu dan macam-macam lagi lah. Okey, macam-macam lagi benda yang tak pasti. Dan diorang dah pun propose satu lagi constitution nak lawan revised constitutional proposal ni. Mereka bawa satu lagi proposal yang dinamakan sebagai People's Constitutional Proposal ataupun kertas cadangan perlembagaan rakyat. Akan sangat sukalah dengan konsep ni sebab dia lawan idea dengan idea. Dia tak puas hati benda tu, dia bukannya cakap hentam, dia tawarkan satu solusi. Tapi adakah British dengar? British tak dengar. Dia ambil je revised constitutional proposal ni, nak bawa balik ke British dan benda tu dah nak pun diluluskan di Parlimen British. So apa yang dia buat, apa yang geng-geng kiri ni buat, dia melakukan hartal. Okay, mula-mula hartal ni diorang buat di peringkat kecil dulu, macam test market lah. Dia buat di Ipoh dan juga Melaka dan benda tu successful. So kat sinilah mereka melancarkan hartal di seluruh negara. Benda tu berlaku pada 20 Oktober 1947. Semua hartal seluruh Malaysia dibuat. Okey, tutup kedai, tutup sekolah, tutup office, tutup perniagaan, tutup semua sekali benda yang kau boleh tutup. Siapa yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh putera dengan MCJ ni, semua tutup. So apa kesan dia? Macam aku cakap tadi, orang akan tanya, apa benda yang berlaku sini? Apa benda ke? Lepas tu bila kita dah tahu, oh ini sebenarnya hartal. Kenapa? Bila waktu tu lah kita akan bagi tahu kenapa, sebab kita ada masalah dengan perlembagaan begini. Dan hartal ni memang adalah cara yang sangat-sangat lembut lah dalam nak menyampaikan dan mendemonstrasikan perasaan kita. Adakah hartal tersebut berjaya? Hartal tersebut memang berjaya. Memang berjaya. Tapi adakah ianya mengubah keputusan British? Tak, British tak ambil kisah pun. Okey, diorang masih lagi dengan diorang punya keputusan dan meluluskan perkara tersebut di parlimen diorang. Harta yang tersebut tu pun ada juga counter reaction dia. Contoh kata UMNO pernah buat tak puas hati, diorang buat demonstrasi untuk lawan harta tersebut. Macam biasalah, golongan kiri dengan kanan kan, UMNO kan golongan kanan kan, macam tak masuk kan. Adakah ia berjaya mengubah keputusan British? Tak, mereka tak berjaya. Tapi adakah mereka dapat gather the support daripada orang bawahan, the mass ni? Adakah diorang dapat? Yes, diorang dapat. Itulah kejayaan hartal diorang. Okay, so this is the special message untuk semua doktor-doktor yang dah pun buat hartal tu. Aku ramai gila kawan yang memang doktor dan aku memang banyak gila berhubungan dengan diorang. Aku tahu diorang memang secara fizikal dan secara psikologikalnya memang penat gila, dah burn out ni, serius. Pakai PPE 12 jam, balik berpeluh-peluh ni. Lepas tu esok nak kena ulang buat benda yang sama, cuti pun dibekukan, sedangkan diorang punya bebanan kerja makin hari makin bertambah dengan kes COVID-nya makin teruk. Tapi diorang punya career pun macam tu juga, macam tu je, macam tak ada masa depan. Susah diorang nak advance diorang punya career kalau diorang kekal pada tahap sekarang. So aku tahu sangatlah, aku rasa sangat-sangat kasihan lah dengan diorang. Sebenarnya doktor sekalian, korang je yang boleh buat solidariti ni, sebab nak harap ke engineer, arkitek, farmasis, dentist, diorang dah tak boleh dah, sebab diorang tak dapat
gather the mass, gather the support, the solidarity tu diorang tak dapat. So mungkin korang je kot yang boleh fight untuk menentukan masa depan korang dan juga masa depan career korang pada masa hadapan. So to all of the doctors, aku cakap memang good luck lah. I just want you to know that I'm here to support you. Dan terima kasih kerana menonton dalam channel sejarah aku. Teruskan memperjuangkan hak-hak korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.